Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Jumaat 10 November. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Sarawak akan memperkenalkan satu skim bantuan pelajar di institusi pengajian tinggi dalam pembentangan bajet 2024 bulan ini. Pemimpin Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Joharuddin Openg berkata, menyedari kos sara hidup yang semakin meningkat, kerajaan akan melabur dalam sektor pendidikan bagi mengurangkan bebanan keluarga B40. Ia selari dengan agenda kerajaan negeri untuk memberikan pendidikan percuma kepada anak Sarawak. Di IPTA, PITS adalah 5,000 orang yang harus kita bantu. Khasnya daripada keluarga B40. Tanpa mendedahkan lanjut jelasnya bantuan itu termasuk bantuan buku teks dan beberapa lagi bentuk kemudahan yang akan diumumkan dalam tempoh 2 minggu. Premier Sarawak bercakap kepada media selepas majlis perasmian pameran literasi kewangan Bank Negara Malaysia di Muzium Kebudayaan Borneo Kuching. Pameran anjuran Bank Negara Malaysia itu bagi memberi pendedahan sejarah-sejarah dan fungsi Bank Negara itu melalui kaedah kreatif hasil rekaan kartunis terkenal negara Datuk Lat. Arkib Negara Malaysia ANM telah menganjurkan program bagi membicarakan bahasa kolokial iaitu bahasa percakapan atau bahasa basahan dalam pertuturan seharian masyarakat. Program bicara bahasa kolokial melestarikan keberdayaan bahasa komuniti yang bertemakan Rindu Ati Kelakar Sarawak merupakan program kali keempat yang telah dilaksanakan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak. Sebelum ini, ANM pernah mengadakan program seumpama ini di Kuantan, Pahang bertemakan Menghilir Sungai Pahang 13 Julai 2023 di Kota Kinabalu, Sabah bertemakan Telusuri Bayu Nabalu pada 21 September 2023 dan di Ipoh, Perak bertemakan Moh Labun Lohat Perak pada 26 Oktober 2023. Rindu Ati Kelakar Sarawak atau Seronoknya Bercakap Sarawak merupakan tema sesuai diketengahkan dalam memberikan pendedahan kepada masyarakat umum tentang keunikan bahasa pertuturan masyarakat Sarawak. Menteri Perpaduan Negara Datuk Seri Aaron Agodagang berkata hubungan etnik yang harmonis juga menjadi penyumbang utama kepada pembentukan negara bangsa dan jati diri masyarakatnya. Ini jelas menunjukkan bahawa wujudnya sifat saling menerima dan hormat menghormati dalam kalangan etnik dan sub-etnik yang pelbagai di Sarawak. Menurut beliau, Sarawak boleh dianggap sebagai contoh terbaik apabila bercakap tentang perpaduan dalam kepelbagaian. Begitu juga cogan kata segulai sejalai yang bertepatan dengan wawasan kerajaan perpaduan untuk mengukuhkan keharmonian rakyat pelbagai kaum dan agama. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian dan teks ucapannya dibacakan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara Encik Muhammad Mat Daud di Kuching semalam. Sebanyak 50 projek transformasi luar bandar RTP telah diluluskan merangkumi projek penyelenggaraan jalan kampung dan tapak perkuburan, dinding kabin dan menaik taraf tempat beribadat di kawasan Parlimen Sarike menelan belanja sebanyak 1.5 juta ringgit. Perkara tersebut dijelaskan oleh Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Datuk Seri Huang Tiong Si merangkap ahli Parlimen Serikit dalam sesi bersama media baru-baru ini. Katanya mengenai penyelenggaraan jalan luar bandar melalui Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW sebanyak 2.2 juta ringgit telah diluluskan untuk membaiki dan menurap jalan di 5 buah jalan luar bandar di mana 3 jalan adalah projek telah siap dan masih ada projek sedang dijalankan. Pada masa sama, geran sebanyak 2.2 juta ringgit telah diluluskan di bawah Jabatan Pengairan dan Saliran untuk mengorek dan membersihkan 48 buah parit dan sungai di Meradong yang kebanyakan projek parit telah siap dan sedang berjalan. Dalam pada itu, tegasnya beliau akan terus berusaha membangunkan kedua-dua daerah Serike dan Meradong. Beliau berharap pembinaan pelbagai projek berjalan lancar serta kerjasama pelbagai agensi dan jabatan kerajaan membolehkan projek disiapkan mengikut jadual dan memberi manfaat kepada penduduk setempat. Perbadanan Kemajuan Industri Kayu Sarawak STIDC meneruskan derma tahunan dan sumbangan kewangan yang diasaskan mantan Ketua Menteri Sarawak yang kini Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud bermula sejak pada tahun 1982. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan, STIDC meneruskan program ini di bawah program tanggungjawab sosial korporat CSR mereka dengan memberi sokongan keuangan kepada Pertubuhan Kebajikan, Badan Kebajikan, institusi agama, badan pendidikan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO.
Kenyataan sama memberitahu beberapa aktiviti CSR yang dijalankan STIDC termasuk menyumbang RM2 juta semasa penularan COVID-19 untuk kit ujian dan peralatan perlindungan diri PPE, bantuan kewangan kepada pelajar dari sekolah rendah hingga universiti di seluruh Sarawak dan memberi sokongan dalam pelaksanaan program komuniti yang mensasarkan masyarakat setempat. Selain itu, STIDC juga telah memperluaskan industri berasaskan buluh yang menekankan kebolehsesuaian dan komitmen mereka untuk memupuk kelestarian dalam pelbagai sektor. Dalam pada itu, STIDC berikrar untuk menjalin masa depan mampan dan inklusif selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 dan visi Sarawak Maju Makmur atau Sarawak Sejahtera. Justru STIDC tetap komited dalam menyokong kumpulan sasaran dan membuktikan bahawa industri perkayuan boleh menjadi kuasa kuat untuk perubahan positif dalam masyarakat. Seorang pengawal keselamatan warga negara asing berumur 32 tahun maut dalam satu kemalangan melibatkan sebuah kenderaan jenis pacuan 4 roda yang dipandu oleh seorang lelaki berumur 41 tahun di Jalan Pen Borneo Miri Bintulu, Miri pada malam 7 November 2023 lalu. Ketua Polis Daerah Miri SCP Alexon Nagacabu dalam kenyataan media mengesahkan pihaknya telah menerima satu laporan polis pada hari yang sama lebih kurang pukul 9 malam. Hasil siasatan mendapati kenderaan yang menuju ke Simpang Nguniah telah hilang kawalan dan melanggar tembok simen yang diletakkan di sebelah kiri jalan. Impak pelanggaran tersebut menyebabkan seorang penumpang yang duduk pada bahagian belakang telah tercampak dari kenderaan tersebut. Ekoran daripada kejadian itu, mangsa telah mengalami kecederaan parah pada bahagian kepala dan telah dikejarkan ke Hospital Miri untuk mendapatkan rawatan manakala pemandu kenderaan tidak mengalami sebarang kecederaan. Pada 8 November 2023 lebih kurang pukul 5.50 pagi, pihak hospital telah memaklumkan mangsa telah meninggal dunia di Hospital Miri semasa menerima rawatan. Berdasarkan laporan polis tersebut, satu kertas siasatan dibuka disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Program pengoperasian pasukan petugas khas PPK bagi menangani isu penduduk Sarawak yang tidak mempunyai taraf kewarganegaraan diteruskan. Program anjuran Kerajaan Sarawak bagi menyelesaikan isu penduduk di negeri ini yang tidak mempunyai taraf kewarganegaraan telah bermula di daerah Belaga baru-baru ini. Bagi daerah Belaga, program ini dibahagikan kepada 5 kumpulan mengikut rumah panjang. Bagi kumpulan pertama telah selesai 9 November 2023 melibatkan 9 buah rumah panjang iaitu Umar Bakong Ulu Sungai Asap, Umar Bawang, Umar Nyaving, Umar Belor, Umar Kelab, Umar Kelahanan, Umar Baliliko, Penantalun dan Umar Juman. Kumpulan kedua bermula pada 10 hingga 14 November 2023 di Dewan Masyarakat Sungai Asap melibatkan 8 buah rumah panjang. Pada 15 hingga 16 November 2023, pasukan ini masih lagi berada di Dewan Sungai Asap sebelum mereka bergerak ke Belaga. Bagi kawasan Belaga, program PPK ini akan bermula 24 November dan berakhir 27 November 2023 dan pusat operasi PPK di Dewan Masyarakat Belaga. Manakala pada 29 hingga 30 November, PPK berada di Long Urun, Belaga dan pada 1 hingga 3 Disember 2023, PPK di kawasan Metalun, Tegulang dan Sungai Ninau. Dalam pada itu, orang ramai yang mempunyai masalah ketiadaan dokumen pengenalan diri adalah digalakkan untuk hadir ke pusat operasi PPK ini pada tarikh dan di tempat seperti yang dinyatakan di dalam jadual yang telah diedarkan. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dari Sungai hingga ke Segara Palestin Pasti Merdeka.